Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pelajar sekalian, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ibadah dari tajuk yang pertama, iaitu hukum berpakaian. Pengharaman sutera bagi lelaki dan unsa. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apakah yang dimaksudkan tentang golongan unsa. Golongan lelaki saya pasti semua pelajar dah tahu. Golongan unsa adalah golongan yang dilahirkan dalam dunia ini yang mempunyai dua alat sulit, iaitu mempunyai dua alat sulit wanita, sama ada alat sulit wanita ataupun alat sulit lelaki. Bagi mereka dua golongan ini, haram bagi mereka memakai kain sutera dari dua jenis sutera, iaitu yang disebut sebagai sutera khas. Sutera khas adalah sutera yang dibuat ataupun diambil benang suteranya daripada ulat yang masih hidup. Sementara harir pula adalah sutera yang diperbuat daripada benang ulat sutera yang diambil ketika ulat sutera tersebut telah pun mati. Haram juga bagi golongan lelaki dan unsa duduk di atas kain sutera yang dijadikan sebagai alas ataupun dijadikan sebagai tikar. Yang ketiga, golongan ini lelaki dan unsa juga haram bersandar pada kain sutera tanpa sebarang lapik. Yang keenam, golongan lelaki ataupun orang lelaki dan unsa haram duduk di bawah kain sutera yang dijadikan sebagai khemah ataupun sebagai langit-langit. Yang keenam, haram bagi lelaki masuk ke dalam kain sutera ataupun sarungkan badan dia ke dalam kain sutera. Seterusnya, yang keenam, haram bagi lelaki dan unsa menjadikan sutera sebagai tempat untuk menulis. Yang ketujuh, haram juga bagi lelaki dan unsa menutup dinding rumah mereka dengan sutera. 9 golongan diharuskan menggunakan sutera. Pertama, kanak-kanak. Kedua, orang gila. Ketiga, Kaabah yang dijadikan sebagai kelambu Kaabah. Harus juga menggunakan kain sutera untuk menjadi sebagai selimut ataupun penutup kepada kubur para nabi. Yang keenam, harus menggunakan sutera ialah untuk membuat bekas mushaf. Mushaf adalah bekas tempat menyimpan Al-Quran. Sementara haram menjadikan sutera sebagai bekas dirham. Maksud dirham adalah sebagai bekas duit ataupun tempat untuk menyimpan duit. Harus menggunakan sutera untuk buat bekas Al-Quran, tetapi haram menggunakan sutera untuk membuat bekas dirham, yakni bekas duit. Seterusnya, yang keenam, harus menggunakan sutera untuk membuat tali. Antara tali yang dibenarkan untuk menggunakan sutera ialah tali pedang, tali neraca, tali anak kunci, tali tasbih, tali seluar dan juga saf dakwat. Maksud saf dakwat ialah pengelap dakwat. Yang ketujuh, harus menggunakan sutera ialah apabila sutera tersebut dicampurkan dengan bahan lain. Tak kira sama ada kandungan sutera itu lebih banyak atau kandungan bahan lain itu lebih banyak daripadanya. Maksudnya apabila sutera itu telah bercampur dengan bahan lain, harus digunakan. Yang ke-8, digunakan untuk menampal kain dengan syarat tidak boleh melebihi 4 jari. Sutera atau kain sutera boleh digunakan untuk menampal kain yang koyak dengan syarat tidak boleh melebihi 4 jari. Dan boleh digunakan atau harus digunakan oleh orang lelaki. Yang ke-9, harus menggunakan kain sutera untuk menyulam kain.
Sekiranya ada kain yang lubang ataupun koyak, harus menggunakan benang sutera untuk menyulam kain yang telah lubang tersebut, tetapi dengan syarat sulaman itu tidak boleh melebihi 4 jari. Harus bagi lelaki dan hunsa menggunakan sutera dengan 3 sebab ataupun 3 keadaan. Sebab yang pertama ialah kerana darurat. Maksud darurat ialah apabila keadaan memaksa, seperti apabila cuaca terlalu panas atau terlalu sejuk dan tidak ada kain lain yang boleh digunakan untuk menutupi badan mereka. Seterusnya ialah apabila berlaku peperangan. Semasa peperangan, apabila tiada kain lain selain kain sutera, golongan lelaki dan hunsa diharuskan untuk menggunakan kain sutera. Keadaan yang ketiga ialah apabila berlaku kecacatan atau sakit. Pada lelaki ataupun hunsa, apabila terdapat kudis ataupun banyak tumor. Maksud tumor ialah banyak kutu. Tidak boleh menggunakan kain lain. Apabila disahkan bahawa mereka tidak boleh menggunakan kain lain, hanya sutera saja yang boleh digunakan, dan apabila mereka menggunakan kain lain, penyakit tersebut akan jadi semakin merebak pada mereka. Itu yang dimaksudkan kecacatan atau sakit. Sebelum saya akhiri kelas pada hari ini, saya ingin mengingatkan semua pelajar supaya menyiapkan semua 3 tugasan yang telah saya sediakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.